Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafizah wa Giran, Anita Saleh, Putri Ayu, Rusmilah Badarussamin, Aminah Rahman, Izan Erik. Terima kasih Maimunah Yaakob, 100 tas, Ina Salina, Norita Abdul Rashid, Azrina Abdul Hanif, Adik Izan, Hafiz Azliati, Zainab, Nazliyah binti Roslan, Nur Atiqah, Nur Alis, Isliza Isma, pertama kali sebut, Asyah Ahmad Zin, Faizah Ahmad 60 stars, Saniza Ahmad Satari, Miziani, Luqman Hakim, Shima Rose, Nida Sani, Siti Hajar Ahmad, Rohina Latif, Makcik Shikin, LA Jamal, wah LA tu apa, Los Angeles, Nur Iman, Wan Morni, Hasnah Arsyad, apa khabar semua, Hasniza Abdul Aziz, Nafis Ahmad, Anizan Atan, Nafisa Haji Itam, dah start masak ke Kak Pah? Kak Pah pula, Kak Syah, Latifah Ali, Zamnah Samin, Nuriza Abdul Rahman, Hanisa Syafi'i. Wah, sibuk geng Rehlah Langkawi saja. Kamiza Hassan, Atikah Ramli, Rosliza MY, Aisyah Nur, Johara Bidin, Hasnah Ibrahim, Siti Ajah, Nur Liza Hamzah, Rodiah Syarif, Jumarini Kandar, Wagina Sikun, Suzi Buang, Isma Husin, Ruzilah Kamarudin, Alhamdulillah, Nurmala Kasim, ramainya pagi-pagi ini. Airil Humaira, Masya Allah, Halimah Muhammad Ismail, Roslina MY, Siti Atikah Tukimin, welcome back. Cik Siti Atikah Tukimin sambut birthday di Mesir. Nur Zarinawati Hazida Azida Sabaria Mat Saman, Rosmarina Kamis, Umi Ita, Rahimah Bujal, 100 tas, thank you. Sedapnya nasi goreng. Rohina Latif, apa ni, apa nama tulisan Cina ni, geram Ustazah rasa nak sebut nama dia. Rose Harun, 50 stars, thank you. Siti Zubaidah MTS, Haja Nurmah, Fazilatul Laili, Kak Iyah, Shima Rus, Jamilah Osman, Hababi, Rozidah Rahman, Zati Akhtar Salim, Siti Aja, Hatijah Abdullah, Nur Aisyah Ishak, Fatimah Umar. Terima kasih Suzi Buang, 50 stars. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat yang dirahmati Allah yang bertanya khabar Ustazah? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Tahniah anda yang berpagi-pagian dengan nawaitu untuk menambah kekuatan. Win, geram dengan Ustazah. Saya lupa je nama saya Win. Saya duk teringat 3 huruf dia bagi tahu nama dia tu. Tapi saya takut salah makhraj. Wan ke, Won ke, Win ke. Nama dalam IC apa sayang? My PM tepi Ustazah. Dan duk tang mana, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, suka mesti Ustazah teringat masa dekat Langkawi tu ada satu keluarga, ustaz sampai-sampai sampai dekat ruang muslimat tu, muslimin tu, ustaz bagi tahu Ustazah yang abang dengar satu family ni cakap Cina, dia mai surau ni.
Ustazah kata anak dia pergi sekolah Cina kot, bapak dia nak praktik. Macam gitu. Rupa-rupanya si bapak ni dah 20 tahun masuk Islam. Tapi dia sangat praktik Islam dalam keluarga mereka yang Cina ni lah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Keluarga Cina. Memang asal keluarga Cina lah, kaum Cina. Tapi dah lama masuk Islam. Tapi yang orang surau kagum tu, walaupun dia dah lama masuk Islam, dia wajibkan diri dia untuk join semua kuliah-kuliah yang macam di sana tu aktif ni perkim bagi majlis ilmu kepada para muallaf. Terima kasih Sabariah Matan 200 stars. Jadi orang lain macam kalau dah 20 tahun ni tak pergi dah majlis ilmu perkim ni, macam itulah maksud orang karya surau tu. So sahabat-sahabat, malam yang Ustazah nak jumpa dia tu, dia cuti kelas. So dia rasa macam ruginya. Bukan cuti kelas. Dia tanya ustaz dia, boleh tak macam awalkan kelas. So kalau tak silap Ustazah, sebab musim hujan kan kat Langkawi, so dia pergi juga. Jadi dia rushing balik sebab nak jumpa Ustazah. Ustazah nak jumpa mereka tu sebab setiap surau yang Ustazah pergi hari tu di Langkawi, kita interview 2 orang calon yang direkomend oleh pihak surau untuk layak diterbangkan ke Baitullahil Haram. Ummu Reda, apa khabar? Masya Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, jadi memanglah Ustazah cakap dengan Ustaz, memanglah dia cakap Cina. Sebab dia memang bangsa Cina. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tapi kita belajar sesuatu daripada orang yang iyalah lahir-lahir, pandai bercakap, tengok budayanya bukan dalam agama Islam yang Allah kata innad din indallahil Islam. Tapi dia mencari Islam itu kembali kepada agama fitrah ni. Dan dia lebih gigih, lebih tekun menekuni agama berbanding kita yang konon dah lama dah memang asal Islam. Sebenarnya semua kita ni asal Islam. Sebab daripada dalam perut mak kita, kita dah mengakui bahawa Allah tu Tuhan kita. Tapi bila dah lahir, siapa yang mencorakkan? Menjadi Yahudi, Nasara, siapa? Saloma Nurin, mai kembar, pahabak. Masya Allah. Kita dah baca doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kembali kita kepada muka surat 114. 114. Ingat lagi tak? Ketika Ustazah bacakan Fasabrun Jamil yang terakhir di Langkawi pada hari Jumaat, di bawah langit yang membiru. Allah Tati Yasin, terima kasih 100 stars. I tak ada ayak panas hari ni sebab I daripada rumah bapa. I sudah sudah minum ayak panas yang adik I dah buat pagi-pagi tadi. Masya Allah, ramainya. Terima kasih semua. Selamat minum ayak panas bagi yang sedang bersarapan. I is jealous kalau atas meja I tak ada ayak panas. Gitulah. Baik, agaknya kan lepas 100 tahun, 50 tahun, 20 tahun mungkin, agaknya ada teknologi yang Ustazah nak minum air panas, yang keluar air panas depan Ustazah. Gitu kot. Sebab apa yang kita lakukan, yang kita dapat daripada teknologi yang sekarang ni, contoh, dalam masa sekarang saya tengah bercakap, anda serentak tengok apa yang saya luahkan, apa yang saya bercakap. Kalau orang-orang Allah doakan suami. Miza mana Miza ni? Miza mana? Suami dia ke yang aksiden pendarahan dalam kepala? Ya Allah, semoga Allah jaga. Ya Allah, sahabat, kita doa sama-sama Masya Allah, moga Allah bagi. Muka surat 114. Tak dapat dah baca yang tadi. Mazni Ahmad dari Dubai. Transit ke Kak Mazni nak pergi umrah. Dia transit Dubai kot. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Amboi Ustazah, kenapa Nur Azita Salamun, Hasna Hajimat Isa, Syamsi dari Ibrahim, nasi goreng kampung sedapnya. Hampa ni buat ayak liok. Ayak liok. Semoga suami sahabat segera sembuh. Semoga suami. Siapa punya suami ni tadi? Betul kan Mizaza? Tak puas hati ni kalau kemalangan, patah kaki dan ada rasanya je ni.
Sebab saya takut juga nak cakap, takut dia kata suami kawan saya ke. Satgi kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia minta kita doa, lagi jadi sentap pula. Ustazah ni aku suruh doa lagi kawan aku, tiba-tiba lagi aku yang sihat-sihat ni pula kena contoh. Betul Hatijah binti Abdullah Kak Ja, saya kan dah set 8 suku. Tiba lepas solat duha, buka TV, Ustaz sedang bicara tentang tadabbur surah tadabbur tentang Nabi Sulaiman. Sahabat, kalau kisah Nabi Sulaiman dalam Quran, kita memang rasa Masya Allah. Sebab kita pernah ada satu bab dalam Latahzan tentang kehebatan Nabi Sulaiman menerima ujian dalam bentuk nikmat. Tak makin jauh kepada Allah, bahkan makin dekat kepada Allah. Kita takut sahabat-sahabat, dengan ujian nikmat kita makin jauh dengan Allah. Tapi Allah maha bijaksana memberikan contoh seperti Nabi Sulaiman. Hang baru dapat pangkat sikit, kedudukan kaya sikit, hang nak sombong dah. Nabi Sulaiman ni apa yang dia tak ada? Kan? Allah beri amanah luar biasa kepada dia kerana Allah kenal dah siapa sebenarnya Nabi Sulaiman dalam mentadbir bumi ini sebagai khalifah. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Ayo, bunyi apa tu? Allahumma salli ala Muhammad. Okey, saya nak baca sekali lagi hadis yang saya baca di Langkawi dulu hari Jumaat lepas. Allahumma salli ala Muhammad. In asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amal syaitan. Hasil daripada kuliah di Langkawi yang secong tu saya baca, sahabat-sahabat kita pencatat pencatat nota. Nampak orang duk tulis kisah Nabi Sulaiman, saya pun Nabi juga, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tengok kat Masjid Ahmad duk transit rasa di Dubai tu, siap tag lagi kawan-kawan dia. Kan kawan-kawan dia, dia ni pula yang ajak aku dengan kuliah ni. Masya Allah, tabarakallah. Ingatan pada kawan-kawan. Ingat kami sekali Kak. Allah mudahkan urusan kami, insya-Allah. Baik sahabat-sahabat, saya baca sekali lalu je. Tahniah penulis-penulis nota. Ustazah tulis secoet pun dapat boleh ulas dengan panjang lebar. Sebab mereka faham, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apabila sesuatu musibah menimpa engkau, janganlah engkau berkata kadza wa kadza. Kan, kalaulah tadinya aku berbuat begini, tentulah tak jadi begini. Kalaulah aku berbuat begitu, tentulah tak jadi begitu, kan. Sebaiknya katakanlah, kita disuruh sebut qadarullah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah mentakdirkan yang demikian dan apa yang dikehendakinya, dia akan buat. Dia akan buat. Qadarullah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Ucapan kalau itu hanya membukakan peranan untuk syaitan. Sebab tu saya usik sahabat tim Assalamualaikum. Hampa duk dengar kuliah Ustazah yang hampa duk bagi tajuk ni macam yang Ustazah duk bahas dalam Fasabrun Jamil dengan Latahzan je. Tapi terbaiklah sahabat dalam sibuk depa tu pun depa berdengar kuliah dan nak bagi jelas, nak bagi detail lagi. Sebab ilmu Allah ni tak pernah habis. Sahabat, ilmu Allah lagi dikaji, lagi terasa jahilnya diri. Betul, lagi kita mengaji, lagi kita pelajari, lagi terasa jahilnya diri. Kalau kita lagi belajar, lagi sombong diri, lagi menyalahkan orang itu dan orang ini, tak nampak salah diri sendiri, ilmu apa yang masuk dalam diri kita ni sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Memang dah ada date 114 sebab kita belum habis lagi muka surat 114 ni. Kita sepatutnya hari ni di perenggan akhir. Betul kan sahabat-sahabat? Terapkanlah sikap sabar dan redha dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada nikmat ataupun musibah. Ini dalam bicara Ustazah Zai, warna biru turquoise ni. Saya panggil biru turquoise, tak tahu hampa panggil apa. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada ke follower Fasabrun Jamil yang belum ada kitab Fasabrun Jamil? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, betul Rohaya Keten. Betul ke? Takkan saya nak baca Rohaya Curtain pula. Kan? Melampau lah tu. Dia mesti jahit langsi kot. Subhanallah, bagusnya. Sahabat-sahabat,
kita kan dalam latahzan ni kita boleh saling sokong menyokong. Bila tengok dia kata apa ni, dengar kuliah ustazah sambil jahit baju, PM lah tepi dia, duk mana, duk tang mana, duk tang mana. Bolehlah kita apa ni, try cuba test. Kita nak bantu dia kan, sahabat-sahabat masa dekat dekat Kedah kot. Bukan, sahabat Rehlah Langkawi lah. Dalam bas kan kami bertaaruf. Rupanya dua sahabat ni duduk sebilik, daftar sama-sama. Rupanya dia ni berjiran sebelah rumah. Sebelah rumah sahabat, tembok share ni. Lepas tu dua-dua tukang jahit. Lepas tu adalah kawan-kawan jiran dia juga, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang duduk sekitar rumah dia tu. Saya pun mengusik. Saya kata, Hakak ni kalau nak hantar baju jahit dekat orang A ke dekat orang B? Dua-dua saya hantar ustazah. Lepas tu saya tanya pula yang si tukang jahit, dua orang berjiran ni. Saya kata, ada tak rasa dekat hati ni kalau nampak orang bawa kiri kanan baju nak pergi tempah dekat dia, kita duk mengintai nampak amboi, hantar kat orang sebelah, tak hantar kat aku. Ada tak rasa macam tu? Tak ada lah ustazah. Kan kadang kalau saya tak sempat jahit, saya pergi hantar kat dia. Rasa seronok, rasa bahagia. Allah Tuhan, sahabat-sahabat, indah kan rasa begitu? Boleh berjiran, boleh pergi rehlah sama-sama, buat benda sama, saling bersaing secara sihat. Kan sahabat? Sebab itulah saya macam penat lah sekarang ni musim orang bertanding, bersaing kan. Kenapa nak saling menjatuhkan? Tak payahlah kita cerita pasal buruk orang. Hang jangan pergi jahit kat rumah sebelah. Dia punya jahit tu pakai sekali dah terberatas dah. Tak usahlah ceritalah pasal kita punya jahitan. Kita punya, insya-Allah Akak dulu memang ambil kursus sekian-sekian. Cikgu Akak dulu, Ustazah Zai nak cakap pasal menjahit. Kan, konon. Hampa jangan gelap pula tukang jahit. Kan? Lepas tu, saya memang berguru Ustazah. Kursus saya dulu mengajar, kalau tak nak terberatas sekali pakai, saya kena ulang jahit sebanyak 18 kali. Contoh, ni orang tukang yang bukan tukang jahit bercakap. Makna, bukan kita nak tunjuk kita terror sangat sebab kita bukan menipu. Sungguh dah. Kita berkursus dulu, cikgu jahitan kita kata tak nak baju yang kita jahit terberatas senang. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Amboi Umi Afan Kalisyah Umairah. Kita baru nak kempen jangan duk beli kain banyak sangat. Masya Allah. Betul sahabat-sahabat dirahmati Allah. Syok tau. Anda bertanding, anda bersaing secara sihat. Bukan nak menjatuhkan orang lain. Inilah yang saya syok. Walaupun saya cerita pasal tukang jahit, saya kagum, saya belajar sesuatu. Oh, okey je kalau orang lain hantar. Okey je ustazah. Maknanya dia dah lama sangat sebagai tukang jahit. Duduk rumah sebelah-sebelah. Biasa je kawan hok ni hantar baju dekat orang tu, siap boleh singgah-singgah rumah. Tak ada rasa dengki, kecil hati pun sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah best lah kan macam tu rasa. Anda tak rasa bahagia ke? Kita tengok pun kita bahagia. So jadi kita penat lah. Semalam ustaz, kami balik-balik daripada sebelum pergi Langkawi lagi sebenarnya. Ustaz duk istarah dengan TV ada tapi tak boleh buka. Pasal mungkin remote dia habis bateri ke, rosak lah remote tu kan. Dah tukar bateri pun masih lagi macam tu. Biasalah ustaz nak tengok bola ataupun P.Ramlee dia. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, balik daripada Langkawi, barulah ustaz sempat beli remote TV baru. Sahih lah yang memang remote ni rosak. Kita tukar bateri pun tak boleh. So dah beli remote baru, tekan je terus on TV. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, Kak Nazatul Naina, mana Atik Kamsani hari ini buat pertama kali saya pakai baju yang dijahit oleh Atik Kamsani. Saya nak tanya dia lah. Dia pergi tanya siapa baju dia buat kat saya ni, sungguh muat-muat. Hampa jangan tergelak pula dia punya butang ni tercabut. Nak kata lah tu tangan ustazah besar sangat. Lupa nak butang tadi. Ni tak tercabut pun. Tangan I belum cukup besar lagi. Ya, saya pakai baju yang Atik Kamsani jahit. Dan saya pelik sebab sebenarnya dia bagi ni dah lama. Dia kata dia bagi masa latahzan di Al-Falah. Bayangkan, nak ceritanya punyalah Ustazah Zai ni. Bila jumpa dia kat mana pula Ustazah dah pakai ke baju saya bagi? Sudah. Mana pula baju yang dia bagi ni? Lepas tu lepas jumpa second time tu, baru Ustazah pergi cari. Sejujurnya lah sahabat, sejujurnya ni nak habak terang ni. Kan itu, mana pula baju yang dia bagi ni? Barulah saya menyempatkan diri untuk mengemas kan. Oh, ini kod. Ustazah pun kata color sekian-sekian
Sahabat-sahabat dirahmati Allah, rupa-rupanya inilah baru pertama kali saya sempat pakai. Kenapa terus pakai? Sebab tak payah hotel apa. Tak payah hotel apa. Dan macam cik yang paling syok sekali, cantik baju, Ustaz Azwan kata. Maknanya dia sukalah tu. Dia tak ada ketat ke apa ke. Bila dia cakap cantik tu tahu dah. Kan? Jangan sampai dia cakap, yang nak pakai baju tu kenapa? Macam kecil je dah baju tu. Jenuh. Okay, sahabat cepat-cepat cabut, buka. Kalau suami tak suka, hampa jangan haraplah orang luar suka. Kan, aura Langkawi. Apa aura Langkawi ni? Saya cerita pasal tukang jahit tadi. Saya bahagia sahabat, musim-musim sekarang, bila remote TV dah okey. Semalam Ustaz kat surau, saya gosok baju lah sementara nak tunggu kuliah yang ke-6 tu. Gosok baju untuk Isnin, Selasa, Rabu. Lepas maghrib. So, buka lah kan berita. Ya, aku nyampah sungguh lah. Hok ni kata hok ni tak betul. Hok ni kata hok ni. Tutup tak payahlah TV ni. Baik dengan TV pagi-pagi. Subuh sepi macam ni balik pada rumah bapak kan. Dah siap semua, settle semua. Lepas ni terus jajar datang. Terus pergi mengajar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bahagia dengar cakap pasal ayat Quran ni. Bahagia. Ini buka-buka ya Allah. Hang nak bertanding. Hang cerita pasal diri hang. InsyaAllah. Tapi janganlah janji dicapati. Hok dulu tak buat lagi. Loni janji baru lagi. Sekian dimaklumkan. Kita dah belajarlah sahabat. Indah. Itu kalau kita tadabbur surah Sad tadi kan. Ustaz Syahri Abdul Rahman. Masya Allah. Kita balik pada Quran. Kita rasa bahagia. Bertandinglah. Mengundilah. Tak ada masalah apa pun. Tapi matlamat tu untuk cari reda Allah. Tukang jahit, kan? Belajarlah apa-apa. Matlamat untuk cari reda Allah. Saya bahagia tahu sahabat-sahabat La Tahzan ni. Semalam saya cerita pasal orang tapoi tu kan. Subhanallah, pakai tapoi. Apa tu? Pakai tapoi, jual tapoi. Dia boleh tanya dalam ferry ni dekat Ustazah. Ustazah, saya kan kalau nak promosi ke nak jual tapoi ni, saya selalu cakap dengan customer saya lah. Kak, kan hari tu baru beli. Tak payahlah beli lagi. Tu dia. Dia nak meniaga tapi dia cakap orang tak payah beli sebab dia rasa macam orang tu membaziak. Kau rasa? Faham tak apa yang Ustazah rasa? Cakap ini betul-betul sahabat La Tahzan ni. Kan sahabat. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Ada tukang jahit ni, saya minta maaf. Saya bercakap benda yang betul berlaku. Seorang tukang jahit. Dia cakap dengan Ustazah, sekarang akak selalu solat taubat. Akak rasa macam akak berdosa ke? Akak macam takut hilang kawan. Hilang kawan kenapa? Contoh macam ni lah Ustazah. Seorang mak datang bawa 3 kain. Satu kain dia, biasalah Ustazah, baju kurung ke jubah akak jahit lah. Tapi yang satu kain anak dara dia tu Ustazah, akak tolak. Sebab akak kata, Kak minta maaf, akak jahit kat orang lain Jadi dia bawa balik kain anak dara dia tu yang faham-faham lah Ustazah. Sebab akak tak nak jahit. Dia suruh buat belah sampai kat peha. Lepas tu nampak tang dada. Akak tak nak jahit Ustazah. Nanti akak menyumbang saham. Ni Ustazah Zai pun tak kerti nak jawab apa sahabat-sahabat. Maknanya dia nak cakap ni kan, dulu-dulu main belasah je, jahit je semua benda, tak fikir pun pasal tu. Lah ni sahabat, dia syok. Dia bukannya lagi menjahit ni sebagai untuk sumber pendapatan, hanya hobi dia nak mengisi masa lapang. Dia kata, so akak cuma nak jahit yang menyebabkan orang boleh tutup aurat sempurna. Tahu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi saya kata, ya Allah bagusnya. Kesan apa ni sahabat? Kesan ilmu. Masya Allah. Jadi kan, kita nak kata betul lah Allah tinggikan darjat orang yang berilmu. Nabi suruh kita mencari ilmu. Hatta daripada dalam buayan sampai ke liang lahat. Jangan pernah berhenti. Sebab kesan dia pada diri kita sendiri. Ya ramainya yang menonton hari ni. Baru perasan sahabat-sahabat. Kan Fizah Ismail tukang jahit yang beriman. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Macam ni lah kita. Saya minta maaf lah sahabat. Sebab apa yang saya luah cakap ni adalah benda yang saya rasa sentak bila orang bercakap dengan saya. Ish, aku kalau jadi tukang jahit agaknya lantak pi lah orang nak jahit apa pun. Kan bukan aku yang pakai. Hampa lah yang dosa. Siapa suruh hampa pakai? Tapi kan sahabat, sebab tu Allah tak bagi aku jadi tukang jahit kot. Tamak ni kalau jadi tukang jahit. Orang suruh jahit spentot tunjuk depan orang pun main jahit je kan. Kau nak suruh akak jahit spentot untuk apa ni? Kan? Saja fashion nak pakai dekat swimming pool. Hang kau dah kenapa? Contoh kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu lah tak jadi tukang jahit. Gitu. Apa gelak umur redha. Sungguh lah nak cakap ni. Kan 1.4K Nur Aziah Kasim. Baru perasan. Pok-pok. Okey. Tetapkanlah sikap sabar dan redha dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada nikmat. Jap. Banyak benau mukadimah dia.
nak cerita pasal baju ni tadi. Saya tergerak hati untuk terus pakai sebab warna dia lembut, nampak macam sopan, tak ada terketat di sana sini. Sebab hari ni saya bahagia sangat sahabat-sahabat. Anda perasan tak saya tak share saya punya jadual kuliah hari ni? Sebab hari ni saya ada program tertutup di Hotel UTM kot, Shah Alam. Macam itulah, hotel mana entah UTM ke UITM tak tahu. Ke Hotel UMT. Entah jajah kata kan. Tengok dapat dah poster tapi tak tengok. Ustaz semalam, ya hari ni awak tak share ni. Tak bang, sebab besok satu kelas program tertutup. Lepas tu apa yang saya dah terpaksa mengajar beberapa hari ni sahabat adalah orang yang dah booking saya beberapa bulan dulu. Dan saya tak nak ambil kelas baru sebab banyak kan benda yang saya nak settle. Lepas tu saya nak selit masa. Walaupun saya ni khidmat kepada bapak saya, orang pun tahu saya sibuk apa sangat lah. Tapi sekurang-kurangnya sementara saya berada di sini, pengintaian saya kepada macam satu sokongan moral lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Macam semalam 6 kelas tu, kalau boleh macam ya Allah nak gugurkan satu, tapi sebab dah janji lama dengan orang macam tu. So saya akan ke Hotel UTM gitulah kan. Saya akan berprogram dengan Mubalighat Negeri Selangor. Kan? Maksudnya yang akan berada di sana mungkin adalah para pendakwah yang dilatih untuk terlibat dengan kerja dakwah di Malaysia ni. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, orangnya pasti orang yang hebat-hebat, dan lebih hebat pengerusinya adalah Ustazah Masirah Masalan. Siapa Ustazah Masirah tu? Adalah guru saya ketika saya tingkatan 4 dan 5 di Sekolah Agama Menengah Tengku Ampuan Jemaah. Masya Allah, pecatung Ustazah sekolah mana dulu? Hotel UITM Shah Alam. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah Masirah ni kira ustaz pun faham lah. Saya sangat hormat dia sebab saya pandang dia sebagai mak saya. Bayangkan saya budak baru masa tu dekat sekolah tu. Kan lepas tu tiba-tiba tingkatan 5, Ustazah Masirah sebagai warden asrama ketika itu, puteri, dia lantik saya sebagai ketua asrama. Lepas tu saya pun jumpa. Tak boleh lah Ustazah macam ni. Saya budak baru. Kenapa Ustazah lantik saya? Kita fikir kan kawan-kawan yang dah senior lama dekat sekolah tu lebih layak. Sememangnya jauh lebih layak. Saya tak layak sahabat-sahabat. Sebelum orang duk macam-macam kan, kita macam hilang kawan. Kadang kita fikir macam tu sebab bukan kita minta. Tiba-tiba dilantik. Lepas tu relax je dia. Dia relax je. Bukan saya yang pilih Muzayyanah. Lepas tu saya pandang dia. Allah yang pilih. Terus saya diam sahabat-sahabat. Maksud dia, saya bukan buat keputusan suka-suka hati. Dengan istikharah, dengan musyawarah. Lembut dia bercakap tapi tegas. Saya nak jumpa dia hari ni. Saya nak cium tangan dia. Saya nak peluk dia. Nangislah pula sahabat. Jadi slot saya pukul 11 pagi. Tapi dia perbagi itinerary tu kan, saya kata saya nak dengar dia berucap. Jadi bawa Ustazah awal sikit kat tempat tu. Saya nak jumpa guru saya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan nak jumpa guru saya yang mengustazah Muzayyanah Abdullah kan seorang saya ni. Saya nak jumpa guru saya. So saya tak tahu nak bercakap depan guru kita sendiri macam mana. Sepatutnya dia yang bagi ceramah. Tapi dia yang panggil kita sebagai penceramah. Tapi kalau ikutkan hati memang rasa tak layak. Tapi itulah amanah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tolong bantu saya dengan doa. Lancarlah bicara. Allah ilhamkan, Allah beri izin apa jua yang keluar di lisan saya bukan atas dasar nafsu, tapi apa yang dikehendaki oleh Allah, tergantung mengikut kepada wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada Nabi kita. Tu yang macam bahagia, ceria, happy je. Lepas tu sudah pasti saya nak minta guru saya yang mulia doakan juga bapak saya. Saya percaya sahabat di kalangan semua kita ni ada doa yang mustajab yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sambung. Barulah nak sambung kan setelah mukaddimahnya lebih setengah jam. Terapkanlah sikap sabar dan redha dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada nikmat atau musibah. Ya, redha adalah perkataan yang mudah dituturkan di bibir, namun belum tentu melekat di jiwa. Bahkan sukar diamalkan manusia, terutama
Ya, Syaniza SBN. Nak tergelak pula. Ustaz Azwan kata, amboi hari ni nak ceramah kat hotel. Lepas tu Ustazah cakap, amboi. Ni pun nak jadi pakcik bawang juga. Isteri ceramah kat hotel, amboi nak ceramah kat hotel. Dia kata kan. Lepas tu Ustazah pun cakap lah, amboi Ustazah ceramah dekat surau sempit, 3 surau dekat Langkawi tu tak habaq lagu tu pun. Macam tu kan. Sahabat, Masya Allah, Ustazah pi semua tempat. Tapi mereka susun ni, sat pi kat hotel, sat pi dekat surau kecil. Sampai kami yang angkat langsir, kami yang suruh muslimat ke depan. Syok lah, bahagia berapat-rapat macam tu. Mana-mana, yang penting tarikh. Bukan yang penting tempat mana. Tempat mana sahabat, tarikh, berperang dengan tarikh dan masa. Allahu Akbar. Ya, redha adalah perkataan yang mudah dituturkan di bibir. Okey? Namun, belum tentu melekat di jiwa. Ramai orang boleh cakap redha. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ramai orang boleh cakap redha. Tapi nak praktik tu, nak bagi lekat di jiwa ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bahkan sukar diamalkan manusia, terutama mereka yang tidak mempunyai kebergantungan yang kuat kepada Allah. Sukar. Sebab tu, Ustazah, macam mana tips nak redha? Macam mana lagi tips nak bagi? Kadang kan kalau soalan tentang tips ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, macam mana nak cakap? Kau takkan dapat tunaikan tips itu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kau tak ada kebergantungan luar biasa kepada Allah. Kena kuat kebergantungan kepada Allah. Kuatnya amat sangat. Kita kalau tak kuat kebergantungan kepada Allah, memang lalanglah kita sat sana, sat sini. Nak buat keputusan pun kita jadi sat orang cakap apa, kita tak kuat. Sebab kita tak bergantung kepada Allah yang maha kuat. Ni sahabat-sahabat, ketika ditimpa musibah, pada hakikatnya sebahagian manusia lebih mudah bergantung harap pada makhluk lain berbanding bergantung harap pada pertolongan Allah. Akui saja. Jangan melenting bila ayat ni mengatakan demikian. Hakak yang tulis ayat ni, sahabat. Part ni saja yang tulis. Kan aku yang tulis ni. Patut sama macam Ustazah Zainnya bahasa. Masya Allah. Mereka lebih percaya kepada janji sesama manusia yang kadang-kala berubah sifatnya. Ustazah, aku sangka panas sampai ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Kau dah kenapa kan? Suami saya dah tak sayang saya, Ustazah. Kan? Sebab tu kena jangan 101% cintanya. Cintanya harus hanya 99%. Kenapa 99%, Ustazah? 1% itu simpan tepi. Sebab dia makhluk. Cintanya bisa beralih arah. Walaupun bukan itu yang kita pinta. Macam sinetron, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bila mana segala janji tersebut tidak dapat ditunaikan. Sekarang kan orang tengah berjanji macam-macam. Bila mana segala janji tersebut tidak dapat ditunaikan, manusia mula menuding jari. Menuduh sesama sendiri. Tambah tu yang Ustazah malas nak dengar berita sekarang ni, sahabat. Dia tuduh orang tak buat. Kan kita, kau duk tuduh orang tak tunai janji, kau pun bukan tak tunai janji juga ke? Malas lagi dengan aku berdosa, tutuplah TV. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Malas. Jangan lari bawa diri. Apa tu? Muka surat awak ramai lagi yang tanya muka surat ni. Now is muka surat 115. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah. Manusia mula menuding jari, menuduh sesama sendiri. Tambah lagi kecewa kerana janji yang mereka tagih itu tidak dapat ditunaikan. Janji pelesu. Terdapat satu syair Arab yang cukup indah. Marilah sama-sama kita hayatinya. Kita baca terjemahan. Janganlah kamu meminta sesuatu hajat kepada anak Adam. Mintalah hanya kepada zat yang semua pintunya tidak pernah tertutup. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, pelbagai pintu yang Allah Subhanahu Wa Taala buka luas untuk kita. Tinggal lagi kita pasal apa tak mau masuk ke dalamnya? Pasal apa kita tak mau masuk ke pintu-pintu yang Allah telah buka kepada kita? Allah akan murka sekiranya kamu tidak bermohon kepadanya. Allah murka, sayang, kalau kita tak bermohon kepada Allah. Sedangkan anak Adam akan murka apabila kamu meminta kepadanya. Anak Adam akan murka apabila kamu meminta kepadanya. Terbalik kan?
Allah dia rindu kita nak meminta-minta kepada dia. Kita pula kadang-kadang ting tong, ayah, Pak Belalang datang. Contoh kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Pak Belalang, kan sahabat-sahabat. Dia cakap, ayah Pak Su datang. Pak Su, kau cakap ayah tak ada kat rumah. Kenapa kalau Pak Su datang, dia suruh anak dia cakap tak ada kat rumah? Pak Su datang, Pak Su mai ni nak jumpa Pak Hang. Pak Su nak pinjam duit sikit. Pak ayah dah tahu dah. Kalau Pak Su Hang tu memang nak pinjam duit, tutup pintu. Kalau Pak Long mai buka pintu. Pak Long mai dia mesti nak bagi duit ke ayah. Mesti nak bawa hadiah besar-besar ke ayah ni. Kan perangai serupa apa tak tahu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita menyampah kalau orang minta banyak kali kat kita. Tapi Allah cukup suka. Ya Allah, malaikat pernah bertanya kepada Allah, pasal apa orang macam Fir'aun tu duk minta pagi belum tengah hari dapat dah ya Allah? Pasal apa nun di sana? Ada seorang yang sedang meratap rintih, menyebut-nyebut, meminta-minta kepada engkau. Tapi sepertinya engkau belum kabulkan ya Allah. Allah jawab, aku rindu nak dengar suara orang beriman tu. Aku suka, aku cinta dengan permintaan dia. Masya Allah Tuhan. Tapi kita, syuk muka dia je, remeh aku. Kan sahabat-sahabat, jauhnya kita, Allahu Akbar. Sedangkan anak Adam akan murka apabila kamu meminta kepadanya. Takut sahabat-sahabat dirahmati Allah. Justru jangan terlalu mudah bergembira bila mana menerima janji manis dari bibir seseorang. Sekarang musim orang menabur janji. Jangan yeza, aku akan dapat begini tahun depan. Aku dapat begitu tahun ini. Yelah tu, tunggu. Gitu sahabat-sahabat rahmati Allah. Jadi kita macam contohlah, yang buatkan abang ayang. Malam nanti abang janji abang buatkan air kat sayang pula. Contoh kan sahabat. Dulu kini selamanya aku tahu dah. Si aku je yang buat air. Memang taklah dia nak buat air kat aku. Contoh. Berapa banyak contoh dah hari ni. Maknanya jangan terlalu mudah bergembira. Yang penting aku buatkan ayak untuk dia. Soal dia buat ke tidak untuk aku, kita macam, oh ya ke bang, malam ni abang akan buatkan air ke? Berharap dengan janjinya yang kita rasa dah 15 tahun pelesu. Kan kita je buatkan air dia, dia tak buatkan air kita. Contoh sahabat. Lepas tu malam hari, bang kata nak buat air, Allah sayanglah buatkanlah air abang. Contoh kan. Tadi janji kan. Alah seperti biasalah, macam tak faham. Sebab tu sahabat, saya sangat bersetuju bila Ustaz Sa'ari Abdul Rahman tadi dalam tadabbur ayat-ayat berkenaan Nabi Sulaiman kan. Pasal apa Allah boleh bagi amanah sebesar itu kepadanya? Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab Allah tahu bagi ke orang macam Nabi Sulaiman ni, dia tak pernah lupa diri. Sebab tu kita kalau nak bagi amanah ke orang pun, Ustazah saya percaya dengan dia. Dan semoga pilihan kita tu tak salah sahabat-sahabat. Tapi kalau kita mendengar rimeh telinga kita ni dengar orang janji. Pasal apa kita rimas, kita rasa nak tutup TV? Sebab kita tahu dah janjinya tu, hadaku kisah kau bagi ke tak bagi. Kalau aku tak kerja, aku tak. Kalau mak Ustazah dulu, kerjalah, bagi rajinlah kerjalah, apa pun rajin takkan miskin. Bukan sebab hang dengar janji orang tu, janji orang ni. Hang kerja, hang dapat lah. Hang usaha, hang dapat lah. Dia mengharap nak ngending ke orang tu musim-musim tertentu baru dapat. Musim tak tertentu tak dapat. Kan? Mohon terasa. Hampa jangan duk kata kecenderungan politik pula. Ustazah tak cakap pasal kecenderungan politik A, B, C, D. Maksud Ustazah tutup TV menyampah tu sama je, semua sama. Sama termasuk Ustazah kalau bertanding. Tapi tak bertanding, orang tak ada siapa nak calonkan Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nanti bila dah dapat tahta, dapat kuasa semua, ya ke ayah ada janji macam tu? Lepuk lagi. Macam itulah sahabat-sahabat. Memang kita ni tak layak bertanding. Sebab apa kalau kita bertanding, pakat pelesu belaka. Semoga kita dapat memangkah yang tidak pelesu. Ada ke Ustazah yang tidak pelesu? Wallahu'alam. Mintalah petunjuk dengan Allah sahabat. Kita pun tak tahulah ni. Semalam kita belajar pasal kitab 50 tanda-tanda orang munafik. Kan ada ciri-ciri tu. Kita takut sahabat, akhir zaman, suka tak suka kita akan bertemu
yang salah diangkat, yang betul terkebawah, kita akan bertemu. Ini memang dah Allah cakap, Nabi cakap. Jadi apa lagi tempat kita berpaut? Tolonglah ya Allah yang baik untuk dunia dan akhirat aku, gerakkanlah tangan aku. Ni macam-macam soalan tau dekat-dekat nak pilihan raya ni. Ustazah, suami saya tak bagi keluar mengundi. Kenapa Ustazah? Suami saya kata kalau keluar mengundi nak pangkah sekian, abang tak reda dunia akhirat. Abang jatuhkan talak 3. Ya Allah, dah kenapa lelaki-lelaki PL macam ni? Tak apalah kak, tu perintah Allah, kak pergi je lah. Habis tu kalau saya terpangkah yang dikata jatuh talak tu, saya acana. Kak pergi je, tahulah Allah nak tolong akak macam mana. Ada kan kak, masa akak nak pangkah tu nanti tiba-tiba hilang akal. Hilang akal macam orang asli, sahabat-sahabat. Nanti orang ajar dulu-dululah punya kisah kan. Kau sokong parti apa? Parti A. Kau sokong parti apa? Parti B contoh kan. Kau kalau suka, kau raid kan kau pangkah. Raid lah sebab suka. Kau tak suka apa? Aku tak suka B. Nanti sebab kau tak suka B, kau pangkah B. Dia ajar macam tu ajaran sesat. Ya Allah Tuhan. Hampa faham ke tak faham? Kan dia ajar pada orang asli ni nak mengundi nanti. Hang pangkah yang hang tak suka tu. Memanglah yang dia tak suka tu dia pangkah. Rupa-rupanya sebenarnya yang pangkah tu lah pilihan dia. Kita pun tak faham pasal apa dia pun suruh pangkah, pasal apa dia pun tak suruh ride. Tu tanya orang dulu-dulu, sahabat-sahabat dirahmati kan. Kadang-kadang dengar pun lawak sungguh betul ni. Tak tahulah tu kisah benar ke tidak, tapi ada pelajaran kan. Dia kata lori benda ini senang je. Jadi akak pergi je lah. Akak bismillah, tolong pilihkan untuk aku ya Allah yang baik untuk dunia dan akhirat aku ya Allah. Toeng, tiba-tiba masa nak pangkah tu akak terhilang akal. Masih hilang akal tu akak dah tak ingat dah laki akak cakap apa kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah ya Karim, macam-macam kisah kan. Allahumma salli ala Muhammad. Faham cikgu. Bagus anak murid pagi ni. Subhanallah. Hanisa Syafi'i kata sinetron pilihan raya pula dah kan. Sebab panduan-panduan begini kadang itu pun jadi caca marba. Apa yang nak payah sangat nak fikir, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Matlamat kita reda Allah. Reda Allah dulu. Saya sukalah cara Ustaz Sa'ri Abdul Rahman bercakap pagi tadi. Reda Allah. Kita kadang-kadang tersilap. Aku tak peduli dah. Yang penting aku duduk di atas tahta. Yang penting apa yang aku sokong tu, kan, dia yang berkuasa. Reda Allah ni ke mana? Allah, penin habis kan segala sahabat. Kita terlupa yang janji Allah itu adalah janji paling benar. Paling benar. Bahkan janji Nabi SAW bukannya janji yang mengikut nafsu. Siapa yang gelak terhilang akal? Zuraidah Ismail. Terhilang akal tu maksudnya kan, dia tiba-tiba masa nak pangkah tu terhilang akal. Bila dia balik tu, yang pangkah apa tadi? Pangkah yang abang suka lah. Memang daripada awal tadi bang, saya memang niat pangkah yang abang suka, pangkah yang abang suka. Saya kan isteri solehah. Pangkah yang abang suka, pangkah abang suka. Ni duk zikir daripada rumah. Pangkah yang suami aku suka, pangkah abang suka, pangkah abang suka. Sampai depan pintu bilik mengundi, oh pocot mak kau terlanggah bendul. Lepas tu terlupa pangkah yang aku suka, pangkah yang aku suka, pangkah aku suka. Lupa dah pangkah yang abang suka tu. Tu gitu kadang-kadang kalau Allah nak bagilah. Betul lah abang, pasal apa gelak kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bukannya janji yang mengikut nafsu. Tetapi, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tetapi janji Nabi SAW adalah janji yang berpandukan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berusahalah menggapai redha Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri. Tanamkan keyakinan yang teguh dalam jiwa. Tanamkan keyakinan yang tinggi dalam jiwa. Hanya Allah tempat untuk kita mengharapkan pertolongan. Dan hanya Allah. Betul. Ustazah kat hotel UiTM nanti ada live tak? Saya cuba buat live. Tapi kalau tak ada live, satu, line tak ada. Kedua, tak ada izin. Sampai nanti kita tanyalah pihak penganjur sahabat. Saya suka live sebab apa? Sebab macam kalau tak ada halangan. Kalau Ustazah tak buat, maknanya suka live tu bukan nak suruh hampa tengok Ustazah pakai tudung apa, tak lalat berubah lokasi ke tidak. Tak. Supaya sama-sama dapat manfaat. Kan sahabat-sahabat? Hanya Allah tempat untuk kita mengharapkan pertolongan. Dan hanya Allah tempat kita bergantung harap segala-galanya. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada orang yang sabar, yang tidak mudah melatah,
apabila ditimpa sesuatu musibah, mereka akan dapat perkara yang mereka inginkan sesuai dengan ayatnya yang menjelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik Kak Mazni Ahmad. Orang Dubai baru azan subuh. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hamba-hamba aku bertanya kepada kamu berkenaan aku, kata Allah, beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Ya Allah sahabat, falyastajibu li, istijabahnya Allah ni, dia macam nak kata macam ni, aku mesti bagi. Maknanya orang berdoa je bagi Allah, mesti bagi. Faham sahabat-sahabat? Apa tu? Pampers standby, apa tu? Awak pampers standby, tak faham. Siti Sarah tahilalat beralih tempat. Oh, tadi Ustazah cakap macam tu hampa janganlah Ustazah nak melawak je. Tak maaf ya kalau ada yang tak suka. Sebab geram kadang-kadang sahabat-sahabat. Dia nak tengok kita, apa yang kita cakap tak mau dengar. Dia cuma nak tengok spek Ustazah, nak tengok tudung Ustazah. Sahabat, saya muncul di mana-mana bukan untuk anda ikut apa yang saya pakai, apa yang saya... Tak tahulah nak cakap kan. Saya tolong bacakan apa yang Allah suruh sampaikan. So, kita sama-sama saling memberi kekuatan untuk buat. Bukan nak ajak follow kita, tunduk pada kita. Nak ajak follow Rasulullah, tunduk kepada Allah. Faham ya? Masya Allah, tabarakallah. Maka, hendaklah mereka menyahut seruan aku dengan mematuhi perintah aku. Dan hendaklah mereka beriman kepada aku, supaya mereka menjadi baik serta betul. Jaja kata, Ustazah, Jaja dah sampai. So, besoklah Ustazah sambung. Jelaslah di sini. Malam ni saya tidur rumah bapak lagi. So, saya rasa senang nak cakap. Tapi besok kuliah saya, besok hari Selasa. Masjid Mardiyah. 9, keluar rumah. 8. Besok saya tak live pukul 7 pagi lah sahabat. Sebab bila Ustazah dah pergi rumah bapak, Ustazah nak balik siap mengajar ke rumah Ustazah. Kalau tak jam memang tak sampai 5 minit pun. Jadi Ustazah kena keluar sebelum orang nak pergi kerja. Dan Ustazah hantar anak buah Ustazah, boyfriend Ustazah tu pergi sekolah sekali. Macam tadilah. So balik siap-siap main kat rumah ni. Boleh bersiap dah comel-comel ni. Live ni Fasabrun Jamil. Minta maaf lah bertukar sikit Tapi Rabu saya tak dapat nak tidur rumah bapak. Sebab saya dijemput untuk live dakwah live di TV Al-Hijrah pukul 9 malam Jadi saya lewat baliknya nanti. Saya tidur kat rumah dan hari Khamis saya berangkat ke Baitullah. Semoga Allah beri kekuatan kepada saya untuk itulah macam-macam lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Terima kasih atas segala doa, bantuan, sokongan. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Belajar sambil bergembira, apa tu maksudnya? Marzia Hassan, sama-sama kasih. Farah Liana Ahmad. Apa nyanyi lagu tu? Puncak Gunung Jerai. Tak keluar lah. Dulu-dulu zaman sekolah keluar kan lagu tu. Apa ke? Nak nyanyi tapi lupa dah. Allahumma salli ala Muhammad. Besok kita sambung jelaslah di sini. Kisah Jaja marah. Jaja tak pernah marah Ustazah lah. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, Jaja dah sampai. Saya tak perasan sebab saya pakai handphone ni untuk live. Okey, buku apa Ustazah nak bawa hari ni ke sana? Dia pernah Ustazah bercakap pasal dakwah membawa ukhuwah. Dakwah penuh ukhuwah. Mana pula buku dakwah penuh ukhuwah ni? Okey, sayang-sayang sekalian, saya tinggalkan anda. Moga-moga Allah redha pada semua kita. Ampun maaf zahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.